Bermula demikian itu ialah menerangkan bagi sekurang-kurang semayang sunat ba'diyah, yang selepas bagi Jumaat itu 2 rakaat. Inilah yang muakkadnya. Bila hari lain pada Jumaat dia panggil sunat ba'diyah zuhur. Dah. Bermula yang akmal ni yang lebih comel, 4 rakaat seperti lagi akan datang hadisnya. Kata Imam Tirmizi, dan bermula amalan atas hadis ini ialah berlaku di sisi setengah daripada ahli ilmi, maka dengan dialah juga yakni sunat 2 rakaat sekurang-kurang yang lepas sembahyang Jumaat Imam Syafi'i. Berarti lepas sembahyang Jumaat sembahyanglah sekurang-kurang 2 rakaat. Sekurang-kurang. Dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma, kalau bah nak berjalan dah, kalau kena nak kederah, nak kena tinggal di kawang dah, mayang dalam kenderaan. Pasalang tu nak berjalan dah kenderaan kita, nak tinggal dah kita. Kalau kita semayang sunat situ dah dalam masjid pas yang Jumaat, kita pun berlari naik tabah, berlari naik atas kereta semayang sunat. Nampak? Cukup mudah. Dan nak berdiri kan dalam bah, siapa suruh berdiri? Semayang duduk lah. Ngada-ngada nak berdiri, bahan diri konduktor geloli batin situ. Kacau orang ambil tiket, duduk dah boleh duduk. Dah ada orang ada rumah boleh duduk. Lihat jaga di rumah semayang sunat nak duduk gagah, tubuh besar, main besi, makan nasi 4 guni sekali ada. Tapi nak semayang duduk boleh tak? Boleh. Apa ni? Dapat separuh. Nampak? Ajrul qa'im nisfu ajrul qa'im. Pahala semayang duduk, separuh pahala semayang berdiri. Kaedah dia. Kalau berdiri boleh samah, duduk boleh suku. Bukan samah orang lain, samah kita. Orang lain tak boleh banding. Semayang dengan kawan kita sebelah, kita tak tahu nilai dia. Nilai kita je. Mana kita semayang diri, kalau kita sendiri sama. Kalau kita duduk 25 sen. Tak boleh banding orang lain. Orang lain ada yang semayang duduk, besar dia, kita semayang diri. Dia tak sama dah gitu. Macam orang alim, orang jahil. Kita semayang apa cerah, dia tidur, pahala banyak dia. Dia gitu. Dah boleh banding orang kita dengan kita. Niyamul alim khairu min ibadatil jahil. Tidur ulama lebih baik daripada berjaga orang jahil. Kita berjagalah baca Quran, istighfar, pak cerah, tak tidur pak subuh. Ulama tidur, pahala banyak dia. Untung dia. Tapi ulama tak akan tidur pula. Kita banyak tidur jahil. Masalah semayang sunat kemudian dia semayang Jumaat di rumah. Nak semayang sunat di rumah. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan segianya mengerjakan sunat di rumah. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya, Ani bin Umar annahu kana iza shallal jumu'ata in sarafa fa shalla sajdatain fi baiti. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya adalah ia Abdullah, bila semayang ia akan Jumaat, berpaling ia kembali ke rumah. Habis semayang Jumaat, lepas doa dia pun balik. Maka apabila sampai ia ke rumah, lalu sembahyang ia Abdullah akan 2 rakaat di dalam rumah baginya, sebagaimana ia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu. Jadi Abdullah Umar, anak Sayyidina Umar lah. Bila dia tengok Nabi zaman dia hidup sedang dengan Nabi hari itu, Nabi buat gitulah. Nabi pernah semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat doa apa semua, masuk dalam bilik mayang lama pula 2 rakaat. Jadi dia tiru atak. Bila sudah ia Abdullah bin Umar semayang, lalu berkata Ibn Umar, sebagaimana kata Nafi', summa qala kana Rasulullah sallam yasna'u zalik. Kemudian katanya Abdullah, adalah Rasulullah sallam memperbuat ya Rasulullah akan demikian itu, yakni semayang sunat kemudian daripada Jumaat di rumah 2 rakaat. Rumah Nabi sebelah masjid je. Masuk pintu dalam rumah lalu dah, keluar pintu dalam masjid lalu dah. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim di dalam sahihnya. Semayang sunat 4 rakaat kemudian daripada Jumaat, guna boleh tak? Ya saudaraku yang akan datang ini, hadis menunjukkan atas suruh semayang sunat kemudian daripada Jumaat itu 4 rakaat. Maka hadisnya telah dikeluarkan
oleh Imam Tirmizi, katanya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Nabi sallam, man kana minkum musalliya ba'da al-jumu'ah falyusalli arba'a. Barang siapa ada daripada kamu nak semayang sunat, kemudian daripada semayang fardu Jumaat, maka hendaklah semayang ia akan 4 rakaat. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maknanya hadis hasan ni boleh dibuat hujah, sahih min babil aula, lebih lagi. Ada kita silap faham, kita duk faham hadis yang boleh buat hujah dan dalil ni hadis sahih saja. Ini adalah pendapat yang salah. Tak, yang sebenarnya hadis yang digunakan untuk berhujah hadis sahih dan hadis hasan. Tak, jangan salah faham situ. Bukan hadis sahih saja, hadis hasan pun boleh juga. Tak, yang tidak digunakan buat berhujah hadis dhaif. Hadis dhaif boleh buat beramal malam yakun maudhu'a, kata ulama-ulama hadis, selama tidak maudhu' maka nak beramal boleh hadis dhaif, kerana yang dhaif bukan nabi, iaitu perawi bagi sabda nabi. Hadis ahad ni di atas lagi, dia termasuklah, kerana itu nisbah kepada tabaqah rawi. Maknanya hadis terbagi kepada 2, hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir ni hasil lagi panggil hadis ahad. Hadis mutawatir ada berlaku khilaf di kalangan ulama hadis. Di sisi Imam Syafi'i sekurang-kurangnya 5 orang perawi daripada atas ke bawah. 5 orang sahabat dengar, 5 orang sahabat, siapa ada 5 orang tabi'in, 5 orang tabi'in sekurang-kurangnya 5 orang juga tabi'in. Ada yang mensyaratkan 20. Imam Syafi'i kata sekarang nak jadi hadis mutawatir 5 orang. Mana hadis ini bukan saja Ibnu Umar riwayat, Abu Hurairah, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Aisyah. 5. Sampai ke bawah, dan semuanya adalah dengan menggunakan rijal-rijal yang sabit belaka, baru jadi hadis mutawatir. Hadis ahad ni tak sampai 5. Maka hadis ahad ni lah dipanggil hadis sahih, hasan dan dhaif. Boleh tak? Sikit-sikit. Mutawatir tak ada sahih-sahih tau. Dia martabat tinggi dah, kok VIP ni. Masalah semayang sunat dulu dari Jumaat, dan kemudian kata Imam Tirmizi, bermula amalan atas hadis tersebut di sisi setengah ulama, yakni semayangkan sunat kemudian dari Jumaat itu 4 rakaat. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawasanya adalah semayang sunat dulu daripada Jumaat 4 rakaat, dan kemudian daripadanya 4 rakaat. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Dan sungguhnya diriwayatkan pula dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu banyak menyuruh Ali akan semayang kemudian Jumaat itu 2 rakaat, kemudian 4 rakaat. Dan telah berjalan Sufyanus Tsauri dan Ibnu Mubarak kepada kaul Ibnu Mas'ud, yang semayang dulu dari Jumaat 4 rakaat, dan kemudian daripada yang 4 rakaat. Ni contoh kita kata tadi berlaku khilaf di kalangan sahabat sendiri. Nampak tak? Berlaku khilaf di kalangan sahabat sendiri, iaitu Sayyidina Ali mengatakan hendaklah dikerjakan mula-mula lepas Jumaat 2, lepas tu baru dikerjakan 4. Ibnu Mas'ud kata tak, 4 selalu. Nampak tak khilaf di kalangan apa benda ni, sahabat. Sebab tu kita faham khilaf mazhab bukanlah mazhab 4 sahaja. Bahkan sebelum daripada itu, mazhab 4 ni tak dengan sahabat, ada 4 tapis, 5 tapis lagi, baru sampai ke sahabat. Jadi tengok ni, katanya Sufyanus Tsauri dan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni seorang ulama besar dalam ilmu hadis, dia cenderung pada pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi kadang-kadang setengah kitab dia tak kata ini pendapat Ibnu Mas'ud, dia kata ini mazhab Ibnu Mubarak. Dia gitu dalam bab hadis. Jadi lagu mana kita nak buat? Beginilah sekurang-kurang semayang sunat selepas daripada Jumaat 2 rakaat. Sekurang-kurang. Dah kurang pada tu tak jadilah. Tak ada riwayat. 2 rakaat. Gitu. Dan nak lebih ke lebih ku anda lah. Sekurang-kurang. Masalah semayang sunat dulu dari Jumaat dan dalilnya. Ya saudaraku, telah berkata ulama bermula dalil
atas masyru' ni disuruh, sunat dulu daripada Jumaat itu ada banyak. Setengah daripadanya dalil ialah hadis yang meriwayatkan di hadis oleh Abdullah bin Zubair di sisi Ibnu Hibban, di dalam sahihnya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dia ada kitab sahih. Nah, dipanggil Sahih Ibnu Hibban. Batu jangan kita salah faham lagi dalam bab hadis. Dia ada orang pegang hadis sahih ialah hadis Bukhari dan Muslim. Ni khurafat. Ini ajaran sesat. Ini ajaran salah dalam ilmu hadis. Pasal apa dia tak mendalami ilmu hadis? Dengar orang kata. Bukanlah hadis Bukhari dan hadis Muslim saja sahih. Ramai yang riwayat hadis sahih. Cuma yang paling kuat dan paling banyak hadis Bukhari dan hadis Muslim lah yang meriwayatkan hadis sahih. Yang lain ada bercampur sahih, ada hadis hasan dan ada hadis yang dhaif. Lagi dia gitu. Jangan kata hak lain. Dan ni siapa riwayat? Ibn Hibban. Ibn Hibban tak boleh tu. Berapa ni kena Bukhari Muslim kan? Ambil dua ting pula. Nah, Ibn Hibban boleh. Syarah hadisnya sahih. Dalam kitab dia ada kata hadza hadisun sahihun, hadza hadisun hasanun. Boleh tu. Boleh berujuh tu. Dah kita nak tengok kita hadis diri dah reti. Nah, maka biasanya kita dengar pendapat-pendapat yang mengatakan hadis ni riwayat Ibn Hibban saja. Jadi jangan kita kata yang sahih hanya Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim terkenal daripada orang lain kerana kedua orang ini membukukan dua kitab yang mengumpulkan hanya hadis sahih saja. Hadis yang dhaif dia ubah kat lain. Ada pun macam orang lain, macam kitab Imam Tirmizi kita baca sekarang ni, Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ni dia banyak hasan dengan sahih. Kalau bagaimanapun ada juga sedikit yang dhaif. Begitu juga dengan Ibn Hibban, Daruqutni, Tabarani, Nasa'i, Abu Daud dan seumpamanya. Itu maksud dia. Dan Daruqutni dan Tabarani katanya qala Rasulullah ma min salatin mafruatin illa wa baina yadayha rak'atan. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada sembahyang yang difardukan melainkan ada di hadapan yang dua rakaat sunat. Dua rakaat ni maknanya sebelum tu. Nabi kata tidak ada pun solat hak wajib melainkan sebelumnya mesti ada sunat dua rakaat. Nampak? Jadi 5 waktu maksudnya termasuk juga dengan jemaah. Dan setengah daripadanya barang yang meriwayatkan dia oleh Tabarani dalam Awsat, anna Nabi sallam kana yusalli qabla Jumaah arba'ah wa ba'daha arba'ah. Nabi sallam sembahyang dulu daripada Jumaat 4 rakaat sunat dan kemudian daripadanya 4 rakaat sunat. Dalam menyebut akan dia oleh Al-Aini dalam kitabnya bernama Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, dan tiada ditakliknya atas hadis. Imam Al-Aini ni seorang ulama yang sangat besar, lagi pula banyak ilmu dalam ilmu hadis. Kita tak kenal Al-Aini ni. Syarifah Aini tu. Tu dia kena. Pasal kita memang bukan geng hadis, kita geng nyanyi. Geng bahan lagu. Syarifah ini kenal cik nah. Dan ni Al-Aini tu imam budak kenal. Kalau buat kuih tak boleh bitih buat kuih. Dia ni banyak kuih dalam TV kan. Teka telefon apa semua 5,000. Teka lagi 10,000 tak. Ditebut nama dia, nama penyanyi suruh tanya. Nama penyanyi, nama album boleh jawab belaka. Nama album Mu'ajib tu jawab. Faham? Tapi kalau dia buat satu tu teka maknanya suruh jawab nama ulama, tengok siapa boleh terangkan dalam masa terdekat